Assalamualaikum rakan Facebook yang saya raikan. Pagi ini saya ingin berkongsi pengalaman saya mengendalikan sesi motivasi pelajar. Setiap kali bila saya memulakan sesi perkongsian, saya akan meminta pelajar mengemukakan soalan kepada diri sendiri. Dia adalah cara kita berfikir. Seperti juga andaian-andaian, metafor dan peribahasa. Cara berfikir iaitu soalan. Tanya diri kenapa pelajar lain berjaya, kenapa pelajar lain boleh catat 9A, kenapa kita tidak. Cuba fikir apa yang berlaku, apa yang telah berlaku pada kita, apa yang telah mereka lakukan, dan setelah melihat sejarah mereka, sejarah kita, bagaimana kita boleh berjaya. Tidak ada cara lain, ikut cara mereka. Tak boleh ikut rupa dia, ikut cara berfikir dan sikap mereka. Kalau tidak, kita tidak akan pernah berjaya mencatat kecemerlangan dalam pelajaran. Seperti juga pelajar ini, saya hanya bawa cara berfikir untuk mencatat kecemerlangan diri. Tapi hari ini saya ingin keluar daripada kecemerlangan pelajaran. Sebab saya fikir rakan-rakan Facebook saya tak sekolah dah. Saya ingin mengajak rakan-rakan Facebook saya memikirkan tentang kesihatan. Kesihatan itu adalah cara kita berfikir, cara makna yang kita berikan. Sebab ada kesihatan itu adalah suatu yang subjektif. Bagaimana kita merasakan, yakin dan boleh melakukan, bagaimana kita rasa kita mampu dan berupaya melakukan, ataupun bagaimana kita rasa tidak boleh, sentiasa merasakan dalam keadaan limit yang tak boleh kita lakukan. Life be constraint ni susah, semua tak boleh, tak larat, malas. Ataupun kesihatan kita lihat dari sudut objektif, bagaimana kadar gula dalam badan, tekanan darah, kolesterol, bagaimana denyutan jantung. Kalau denyut jantung itu waktu rehat 60 beat per minit, kita yakin dan boleh lakukan, boleh aktif sampai 120 beat per minit, ada 40 beat jurangnya, maka kita rasa itu ada kesihatan. Tapi kalau waktu rehat hanya 60 beat per minit dan paling maksimum kita boleh pergi 70 beat per minit, kita 10 beat je untuk berbezaan dan jurangnya, maka kita dalam keadaan bahaya. Bolehlah kita mulakan menjaga jantung kita dengan beriadah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sama ada dia subjektif ataupun dia objektif, dia ada tahap kesihatan yang kita rasakan, yang kita pegang, bagaimana diri kita. Tapi kali ini saya ingin bercerita tentang kesihatan dari 3 dimensi. Pertama, sejarah diri kita, bagaimana kita mengurus kesihatan kita, dan lihat sejarah orang, bagaimana dia mengendalikan kegiatan hidup hariannya, bagaimana dia menjaga kesihatan, riadah, ataupun yang keduanya tentang kepercayaan. Saya tidak mahu membincangkan dimensi takdir. Saya fikir itu biar Allah tentukan. Tapi saya nak bincang pasal bagaimana ada orang mengatakan kesihatan kita adalah DNA kita. Saya rasa itu kepercayaan yang mitos lah. Ajal kita memang dalam DNA, tapi kesihatan, kecergasan bukan DNA. Saya masih percaya dan ingin mengajak kawan, kesihatan kita adalah cause and effect. Dia adalah punca dan kesan. Dia adalah apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itulah yang kita rasa. Dia adalah seperti kata orang, we reap what we sow. Kita tuai apa kita tanam. Tak pernah tanam apa, kita tak pernah tuai apa pun, nak tuai apa sekarang. Tapi malah kalau kita ingat kita tak tanam apa-apa, yang mimpi nak tuai padi, malah kita tanam padi pun mungkin tumbuh lalang kalau tak jaga, tak urus, tak selenggara dengan baik. Yang ketiganya pasal way of life kita lah, cara hidup. Cara hidup kita, lihat cara hidup orang. Saya fikir kalau kita tak sihat, orang yang sihat, cara hidup dia mesti berbeza. Jadi mari kita tanya soalan kepada diri kita. Kenapa orang lain sihat? Kenapa ada orang tak perlu makan ubat?
Kenapa ada orang tak ada penyakit kronik, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis. Saya dah cakap tadi, saya tak mau bincang pasal takdir. Kegagalan organ badan disebabkan takdir ataupun struktur dalam DNA kita. Tapi ada kes-kes tertentu. Ada orang tak ada penyakit, tak makan ubat. Yang kenapa boleh sedemikian, sedangkan kita, saya sendirilah, masih bergantung gula ubat, ubat tekanan darah, ubat jantung. Tapi ada orang tidak. Agak-agaknya apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dua perkara lah. Pertama, kepercayaan orang itu dan kepercayaan kita, dan sikap orang itu, sikap kita. Apa kepercayaan orang itu? Sebenarnya dia sihat sekarang, itu yang diimpikannya, itu yang dicita-citakannya. Sentiasa mahu sihat. Bila sentiasa mahu sihat, dia mendorong perasaan, tindakan dan cara berfikirnya, sentiasa menjaga kesihatannya, sentiasa menjaga hatinya, sentiasa mengurus stresnya dengan baik. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, percaya atau tidak, orang yang mengalami penyakit kronik mesti ada sejarah stresnya, mesti ada sejarah bagaimana dia mengalami kemurungan hidupnya. Kerana stresnya telah menyebabkan seluruh anggota badannya, organ-organnya tidak berfungsi dengan baik. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, mereka sihat sebab mereka percaya kesihatan itu bukan anugerah. Kesihatan itu adalah sesuatu yang diuruskan dan diusahakan. Mereka percaya mencegah lebih baik dari berubat. Kita, saya mungkin berlawanan lah kalau kita tak sihat. Tapi kalau kita sihat, kita macam tu lah. Kedua, pasal sikap. Bagaimana mengurus diri. Bagaimana menjaga diri, jaga kebersihan. Sentiasa proaktif. Tidaklah perlu tunggu sakit dan makan ubat sebelum sakit. Contohnya makan suplemen lah maksudnya. Sentiasa menjaga kesihatan, kebersihan. Yang paling penting sekali saya fikirlah, mereka sihat sebab mereka sentiasa beriadah. Apatah lagi mereka tak merokok sebagai misalnya. Kita yang sakit tu sebab merokok, agak-agak lah kan. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, satu lagi cara makan. Saya fikir cara makan, cara mengurus stres tu yang menyebabkan kita berlaku sekarang. Kalau kita makan selantak-lantaknya, rasalah kesannya sekarang. Maka sekarang ni yang kata Tun Mahathir, makan untuk hidup, makan untuk kesihatan, berhenti makan sebelum kenyang. Mungkin saya fikir itu betul, banyak betul. Jadi bagaimanakah kita mahu jadi seperti mereka? Tak ada cara lain, ikutlah cara mereka, we modeling. Kita meniru mereka. Walaupun sudah berusia, better late than never, kan? Jadi apa yang terboleh, hidup yang berbaki, uruskanlah dengan baik. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, pertama minda. Kita mula bina kepercayaan, percayaan diri apa yang kita percaya, uruskan stres dengan baik. Dengan stres lah, stres tak pernah mutlak, stres hanya ciptaan, dia hanya ilusi. Kita mencipta ketakutan, kerisauan. Berehat dengan cukup, yakin diri kita sihat. Sentiasa cakap sihat, sentiasa moving toward. Jangan asyik mengelak sakit. Dan gunakanlah istilah-istilah dan terminologi yang positif. Aku yakin, aku sihat, aku boleh mengatasi. Dia adalah pasal body mind connection. We think what we are. Macam the rule of attraction lah. Kita fikir sakit, dia jumpa kawan cerita sakit, jumpa bini pasal sakit, jumpa mak cerita pasal sakit. Mak pun tak cerita pasal sakit, kita sebut cerita pasal sakit. Saudara-saudari yang saya hormati, akhirnya urus fisiologi kita. Jaga diet, jaga makan dengan sebarang, makan untuk membina antibody. Saya suka usulkan sekali lagi lah, dengan kata Dr. Norman, stop white sugar dan sentiasa beriadah. Sugar itu racun, saya percaya sekarang. Dan uruskan jantung kita dengan sihat. Latih jantung, jangan biarkan dia berehat banyak sangat. Jantung perlu kekuatan dan perlu muscle. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, jadi format itu adalah bagaimana kita tanya diri kenapa, apa yang berlaku dan bagaimana kita boleh jadi macam tu. Jika tidak, kita terus jadi macam tu atau terus merasakan kepahitan kesihatan yang merudum.
saudara-saudari yang seorang kesian, semoga perkongsian ini berfaedah, dan saya doakan kawan-kawan saya, saudara mara yang terpalit dengan COVID-19 ini terus bertabah. Semoga Allah bersama tuan-tuan dan diberi kesembuhan, insyaAllah. Assalamualaikum. Kalau Tuhan mati dahulu, nantikan saya di